Strok adalah satu keadaan dan masalah perubatan yang serius. Jika tak dirawat dengan segera, ia mungkin boleh mengancam nyawa dan boleh akibatkan komplikasi yang kekal. Disebabkan itulah ada satu istilah iaitu be fast, bertindak cepat, iaitu bagaimana tanda-tanda strok ini perlu diberi perhatian yang cepat supaya kita boleh bagi rawatan awal, segera dan juga berkesan. Nanti saya akan huraikan dengan lebih detail apakah yang dimaksudkan dengan be fast tadi. Anda bersama saya, Dr. Ikram. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Sebelum pergi lebih detail, ada baiknya saya explain dahulu apakah itu strok. Angin ahmar dan strok adalah dua istilah yang sama. Angin ahmar adalah terma Melayu dan kalau dalam English kita namakan sebagai stroke. Strok adalah satu keadaan di mana tisu dan sel otak ini mati ataupun rosak disebabkan dua keadaan di dalam otak kita ini, iaitu sama ada keadaan pertama iaitu salur darah di dalam otak ini berkurang daripada biasa dan ianya akan akibatkan sel otak itu mati. Biasanya disebabkan salur darah yang sempit disebabkan keadaan aterosklerosis. Kalau dalam istilah perubatan, kita namakannya sebagai keadaan ischemic stroke. Kebanyakan stroke yang terjadi adalah daripada kategori ini, iaitu hampir 87% kes stroke adalah daripada kategori ischemic stroke, iaitu keadaan yang kekurangan pengaliran darah. Keadaan kedua pula yang boleh akibatkan stroke ialah di mana salur darah di dalam otak itu pecah tiba-tiba dan ia akan akibatkan aliran darah itu terhenti dan sel otak mula mati. Kalau dalam istilah perubatan pula, kita namakan keadaan ini sebagai hemorrhagic stroke. Ada beberapa faktor risiko kenapa stroke ini boleh terjadi. Yang pertamanya iaitu tekanan darah tinggi. Ianya adalah salah satu faktor yang common terjadi. Kalau darah tinggi ini tidak terkawal, ia akan cepat rosakkan salur darah di bahagian otak dan risiko untuk terjadi stroke akan meningkat. Faktor kedua iaitu makanan berlemak dan tinggi kolesterol. Kolesterol yang terlampau tinggi akan melekat dekat dinding salur darah. Ia akan bergumpal di situ dan ia akan mengakibatkan aliran darah menjadi sempit. Akibatnya, pengaliran darah terganggu dan iskemia ataupun keadaan kekurangan darah akan berlaku di sana. Faktor ketiga iaitu berat badan berlebihan. Orang yang obes lagi tinggi risiko untuk mendapat stroke daripada orang yang berat badan biasa. Seterusnya iaitu yang keempat iaitu merokok. Kajian menunjukkan perokok berisiko 3 kali ganda lebih tinggi daripada orang biasa untuk mendapat stroke. Jadi, faktor-faktor risiko ini semua kita boleh ubah. InsyaAllah, kalau terjaga elok, kuranglah risiko untuk terjadinya stroke. Tapi harus diingatkan, ada juga faktor risiko yang kita tak boleh ubah seperti faktor umur, usia dan juga jantina. Kalau jantina ini, lelaki lagi tinggi risiko untuk mendapat stroke berbanding orang perempuan. Dan juga sejarah keluarga. Contohnya, kalau ada family member yang pernah kena stroke, risiko untuk ahli keluarga yang lain untuk mendapat stroke juga akan tinggi. Yang ini kita kena perhati betul-betul dan bertindak awal. Kalau ada di kalangan ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang ada tanda stroke, bawa terus ke hospital. Jadi, apakah tanda-tanda stroke? Jadi, untuk stroke ini diringkaskan kepada be fast. B iaitu balance, keseimbangan. Maknanya kat sini, seseorang itu tiba-tiba hilang keseimbangan ataupun lost control. Tak boleh jalan dengan betul dan ianya mungkin adalah salah satu tanda awal stroke. E iaitu eye, mata. Tiba-tiba mata ini jadi tak nampak ataupun kabur secara tiba-tiba. Atau apa yang kita nampak itu adalah double. Itu adalah mungkin juga salah satu tanda untuk terjadinya stroke. F iaitu face ataupun face drooping. Ianya adalah satu keadaan di mana salah satu bahagian muka ini tidak seimbang ataupun sengit. Maybe tak jelas sangat awal-awal. Nak test, boleh cuba try untuk senyum dan akan nampak jelas bagaimana mulut ini tidak seimbang ataupun sengit sebelah. A iaitu arm. Tangan ini tiba-tiba lemah. Kalau kita cuba angkat kedua-dua belah tangan, kita boleh detect yang salah satu bahagian itu mungkin akan jatuh ataupun rendah sebelah. S iaitu speech. Percakapan ini menjadi tidak jelas ataupun tidak difahami.
Sebutan pula tak berapa betul ataupun yang paling teruk tak boleh bercakap langsung. Yang terakhir iaitu T, time, masa. Masa kalau kena stroke ini sangat-sangat penting. Jika kita detect salah satu tanda yang saya sebutkan tadi, boleh terus ke hospital ataupun telefon 999 untuk bantuan ambulans. Rawatan awal yang diberikan adalah sangat-sangat membantu bagi pemulihan pesakit. Itu adalah tanda-tanda stroke yang perlu diberi perhatian segera, iaitu B, fast. Saya ulang sekali lagi, iaitu B, balance, E, eye, F iaitu face, A iaitu arm, S iaitu speech dan T iaitu time. Sekiranya ada tanda ini semua, kena cepat-cepat ambil tindakan. Saya rasa itu sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.